Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Terima kasih banyak-banyak kepada Pusat Islam Universiti Malaysia Terengganu, Pusat Islam Sultan Mahmud. Terima kasih Ustaz, pengurusi majlis, serta Ustazah Khatijah, serta seluruh tim yang bertungkus lumus untuk menjayakan siri yang kedua. Dan kali ini adalah perbincangan tentang ayat-ayat kauniyah dalam juzuk amma. Ayat-ayat kauniyah dalam juzuk amma. Jadi apakah itu ayat-ayat kauniyah? Dalam bahasa mudahnya adalah ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang penciptaan. Ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang penciptaan alam. Sama ada alam itu atas kepala kita ataupun alam itu adalah tanah yang kita pijak, serta apa yang dapat kita lihat dengan mata kepala kita. Hari ini barangkali ilmu penting untuk memahami ayat-ayat kauniyah adalah apa yang disebut sebagai sains. Dan sains itu sendiri, setakat pengalaman belajar SPM dahulu dalam aliran sains, dia terpecah kepada beberapa bahagian. Kita pernah belajar kimia, kita pernah belajar biologi, kita pernah belajar fizik yang paling mencabar subjek kimia untuk saya dahululah. Dan apabila seseorang itu melanjutkan pengajian, pasti lebih banyak cabang-cabang yang bakal dipelajari, tidak terbatas hanya perkara-perkara asas yang dipelajari semasa di sekolah. Terima kasih pada seluruh para penonton yang budiman yang sedang menonton di YouTube Pusat Islam Sultan Mahmud, juga rakan-rakan di IG saya yang turut sama menonton. Pada kali ini, topik kali ini asasnya adalah melahirkan Muslim yang sentiasa berfikir dan bertafakkur. Apa jua yang terjadi di sekelilingnya, hendaklah seorang Muslim yang benar-benar membaca Al-Quran menghentikan seketika daripada melakukan perbuatan yang biasa-biasa, lalu mengambil kesempatan untuk merenung apa yang sedang berlaku di hadapannya. Kerana seorang mukmin yang sebenar tidak sekali-kali beranggapan apa yang berlaku di hadapannya kebetulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan awan yang bergerak, hujan yang turun lebat 3 hari lepas di bumi Bangi tempat saya berada, hatta burung yang terbang, mentari yang bersinar, serta pohon-pohon yang kita temui dalam perjalanan ke pejabat, dalam perjalanan menghantar anak ke sekolah. Semua itu tidak kebetulan. Di akhir zaman, manusia semakin lalai daripada mengingati ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah Ta'ala ni ada dua jenis, ayah ibu, tuan-puan sekalian. Satu masturah, satu lagi manzurah. Ya, kepada yang mencatat, boleh catat. Ayat Al-Quran adalah ayat dalam kategori masturah, sa, sin, tara, masturah ataupun maktubah. Ayat-ayat Allah Ta'ala ini, ya, bermula daripada apa yang diturunkan lafzan wa ma'nan, apa yang diturunkan daripada langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita baca namanya Al-Quran, yang diturunkan Allah nun wal qalami wa ma yasturun, yang Allah Ta'ala turunkan kepada nabinya, dan kemudian dari semasa ke semasa ia telah berubah menjadi bentuk tulisan ataupun Alkitab. Tetapi Al-Quran yang kita baca ini ada ayat-ayat kauniyah. Maknanya apa? Untuk faham ayat-ayat berkenaan, hendaklah seseorang itu, ia menutup Al-Quran lalu menghalakan mata pandangannya kepada apa yang disebut oleh Al-Quran. Sebagai contoh, ya, saya bawa anak-anak saya semalam ke zoo di Serdang, dan kita bawa anak-anak tengok binatang-binatang, dan kita didik anak-anak kita inspired by Quran. Macam mana Quran didik kita memandang contohnya haiwan-haiwan liar. Kerana dalam surah At-Takwir, seingat saya lah, Ustaz betulkan saya kalau saya salah, Allah Ta'ala ada menyebut tentang Al-Wuhush,
Al-wuhush, haiwan-haiwan liar. Ada sesuatu terjadi pada haiwan-haiwan liar apabila terjadinya kiamat. Dalam surah At-Takwir, Allah Ta'ala sebut Al-Ishar. Al-Ishar memang tak adalah di zoo semalam, tetapi kita boleh temui di zoo negara. Ataupun di padang pasir, ataupun ketika kita pergi umrah, ataupun haji nanti insya-Allah. Unta-unta ni ada banyak nama. Satu nama Al-Ibil, satu nama Al-Ishar. Ada pelbagai nama. Jadi apabila namanya Al-Ishar, ia merujuk kepada unta betina yang bunting. Jadi macam mana kita tengok unta? Adakah kita memandang binatang-binatang ini dengan pengaruh Al-Quran, dengan falsafah Al-Quran, inspired daripada keterangan Quran? Contoh di zoo semalam kita tengok gajah. Lalu macam mana bila tengok gajah, kita memandang bukan sekadar gajah yang terbentang di hadapan mata kita dengan saiznya, dengan tetapi kita melihat gajah dengan surah Al-Fil mendidik kita melihat gajah. Kita melihat ke arah belalang contohnya. Maka kita melihat belalang bukan sekadar dengan pandangan ia sebagai makhluk perosak pertanian barangkali, tetapi kita melihat belalang dengan surah Al-Qari'ah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut mengenai belalang. Ya, walaupun ada tafsiran lain kepada kalimah berkenaan, tetapi salah satu daripada tafsiran berkenaan adalah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Al-farash di situ salah satu tafsirannya belalang. Jadi bila kita tengok belalang, teringat pada kiamat. Ini cara pandang mukmin yang membaca Al-Quran. Tidak sekadar ya, kita ada tiga kategori manusia lah, bagi saya lah, ada tiga kategori manusia. Pertama, dia ternampak, dia terlihat, dia bukan nampak, dia bukan melihat. Apa beza melihat dengan terlihat? Ada beza. Melihat ni maknanya memandang dengan penuh teliti. Ya, kalau sekadar terlihat, ternampak, kita memandang seolah-olah tidak berniat untuk memandang. Kita tak sengaja memandang, ia seperti panorama, gambaran yang tidak boleh dielakkan sehari-hari. Ia berlaku di hadapan mata. Awan yang berarak, burung yang terbang, mentari yang bersinar, hujan yang turun, pohon-pohonan. Ada orang hanya ternampak, tetapi ada orang mukmin yang menampak, yang melihat, yang merenung. Lalu individu seperti ini akan melahirkan satu perasaan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Surah Ali Imran. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Antara tafsiran ayat ini, surah Ali Imran, mereka yang berzikir mengingati Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka mengingati Allah semasa berdiri, semasa duduk-duduk untuk tempoh yang lama, dan semasa perbaringan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tuhan, kau tidak ciptakan semua ini sia-sia, tak ada tujuan. Maka hendaklah aku merenung, apakah tujuan penciptaan apa yang kau paparkan di hadapan mata, agar aku juga bertemu dengan tujuan aku diciptakanmu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi ini ciri orang pertama. Ciri orang yang kedua. Ciri yang pertama tadi, tak ada sebarang perasaan. Bila tengok kejadian alam, dia tak ada sebarang perasaan. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita daripada jadi kelompok seperti ini, kepompong seperti ini. Kerana apa dia tak berfikir? Kerana dia sibuk dengan notification Facebook, dia sibuk dengan WhatsApp, dia sibuk dengan IG Live, dia sibuk dengan Twitter. Dia hanya sibuk menghadap phone yang tak apa-apa tu. Sedangkan gadget itu yang merampas masa tafakur seseorang. Ya, barangkali orang seperti saya pun tak terkecuali daripada penyakit ini. Kita gairah nak buka Quran dalam aplikasi phone dan kita lupa. Okey ke Ustaz? Takut ada masalah teknikal Ustaz tiba-tiba muncul. Jadi bila kita melihat, bila kita kadang ada aplikasi dalam phone, kita pun sibuk tengok Quran, nak mengajar. Sedangkan Allah Ta'ala pilih kita datang ke satu puncak bukit.
Allah Ta'ala hadirkan di hadapan mata kita 7 warna pelangi depan mata. Allah Ta'ala hadirkan kepada kita suara burung berkicauan, berzikir. Dan kita tak ada sebarang perasaan. Ini kelompok yang pertama, kumpulan yang pertama, wala'iyadzubillah. Orang yang hanya sibuk dengan gadget, dia tak belajar daripada Isaac Newton. Kita ambil sikit lah cerita orang kafir tu. Tapi tak apalah, ambil pengajaran. Dia bersandar pada sebatang pohon, lalu apple jatuh ke bawah. Mujur tak ada Facebook masa tu. Kalau ada Facebook, mungkin dia tak bertanya soalan apa yang menarik apple ini jatuh ke bawah. Kalau lah Isaac Newton itu Muhammad Ishaq Newton, pasti dia akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Apa agaknya Allah Ta'ala nak ajar aku daripada peristiwa apple jatuh ni? Lalu lahirlah seorang yang berfikir dengan mendalam, hukum apa yang menyebabkan apple ni jatuh. Kerana dia kafir, kita namakan ia hukum graviti. Tetapi seorang Muslim memahami ia adalah hukum Allah. Sunnatullah fil kauni wal hayah. Peraturan yang telah Allah Ta'ala tetapkan dalam kehidupan yang tidak mengalami perubahan. Ya. Jadi bila kita berada pada kumpulan yang kedua ini adalah kumpulan yang melihat alam ini lalu menghasilkan zikrullah. Ya, apa yang Ustaz Fahrul, Mak Joy selalu sebut, guru kita semua, fikir yang membawa kepada zikir. Ya, zikir yang membawa kepada fikir. Tidak ada pemisahan antara keduanya dalam Islam, kerana Islam tidak mengenal makhluk asing yang bernama sekular. Iaitulah saintis-saintis jauh daripada agama, agama-agama memusuhi saintis, sebagaimana dalam Kristian para paderi memerangi saintis pada zaman kegelapan sebelum Renaissance dahulu. Jadi Islam tidak mengenali itu semua. Ya, sebagai contoh, bila kita tengok kaktus, ya, sebab kita dibawa ke suasana unta kan. Seorang mukmin bila tengok pokok kaktus, dia tidak hanya sekadar menjadi orang yang tengok sahaja, tak ada sebarang perasaan, tetapi dia barangkali akan teringat surah Al-Ghashiyah. Allah Ta'ala menyebut mengenai dari', laisa lahum ta'amun illa min dari'. Tidak ada makanan ahli neraka itu melainkan pohon yang berduri. Dalam neraka kita tak boleh kata ada kaktus, tetapi sekurang-kurangnya bila Allah Ta'ala sebut pokok yang berduri, sekurang-kurangnya Allah Ta'ala buat kaktus kat bumi, yang menyebabkan kita ada sedikit idea tentang pohon yang berduri. Ya, jadi Allah Ta'ala bila menerangkan tentang akhirat yang confirm, tak ada orang pernah sampai dan tak ada orang boleh berkongsi gambar-gambar dari alam sana. Jadi apa maksud ayat berkenaan? Sekurang-kurangnya dengan adanya pohon kaktus, walaupun dari' itu tidaklah ditafsirkan sebagai kaktus, sekurang-kurangnya kita ada idea lah, pokok kaktus ni boleh makan ke? Kan? Apa perasaan bila terkena duri-duri? Usahkan pokok kaktus, daun semalu pun terasa sakitnya. Jadi bayangkan ia makanan neraka. Bayangkan anak-anak kita tengok pokok kaktus tu, kerana dia hafal surah Al-Ghashiyah, dia lalu bertanya kepada mamanya, "Mama, bukan ni pokok yang disebut dalam Al-Ghashiyah ke mama? Nak makan apa kalau macam ni duri-durinya?" Jadi itu cara pandang yang kita nak bina pada anak-anak kita. Jadi ingat level nombor 1, orang yang tengok alam ini, dia tengok flora dan fauna, ataupun subjek saya dulu masa sekolah rendah, alam dan manusia, dia tak ada sebarang perasaan. Level yang kedua, dia tengok lalu menyebabkan dia zikrullah. Dia percaya bahawasanya alam ini sedang berzikir dan dia pun kena berzikir. Tetapi yang ketiga lah yang kita nak lahirkan, orang yang bila melihat alam tidak sekadar menyebabkan dia tadakkur, tetapi dia benar-benar tafakkur, dia menjadi saintis. Dia melihat dengan ilmu. Ya, ada beza antara orang yang melihat alam ini dengan Al-Quran dengan orang yang melihat alam ini dengan Al-Quran dan kajian saintifik. Beza jauh. Jadi innama yakhshallah min ibadihil ulama, antara tafsirannya adalah ulama yang mempunyai ketakutan kepada Allah adalah mereka yang mengkaji gunung ganang, yang mengkaji awan-awan yang bergerak, yang mengkaji hujan yang turun, fotosintesis, embryologi, aerodinamik, architecture dan seumpama dengannya.
Sebab mereka sedang memahami satu perkara, iaitulah peraturan Allah kepada alam. Allah yang sama menetapkan peraturan kepada manusia. Jadi inilah mukaddimah daripada tujuan kita mengadakan sembang-sembang tentang ayat-ayat kauniyah dalam juz'u amma. Sebab kita nak lahirkan jiwa yang ketiga, kumpulan yang ketiga yang saya sebutkan tadi, iaitulah jiwa seorang pembaca Al-Quran yang sangat saintifik. Ya, dia cuba nak memahami apa yang menyebabkan air boleh mendidih, apa yang menyebabkan air boleh membeku. Dia cuba memahami dengan channel-channel tertentu di Astro ataupun di Netflix yang boleh menyebabkan kita dekat dengan alam. Terlalu banyak sebenarnya channel-channel yang bagus untuk memahami peraturan Allah pada ikan paus, peraturan Allah pada penguin, peraturan Allah pada haiwan di alam lautan yang penuh kegelapan, peraturan Allah yang pelbagai. Sebab itu masa kita bawa anak-anak makan sama-sama malam kan, anak-anak pergi sekolah hari ni kan, petang-petang sekejap dia makan sama-sama dengan kita makan malam. Haramkanlah gadget daripada ada masa makan. Jangan letak gadget kepada anak-anak. Dan kita sendiri pun kalau boleh elakkan mengadap gadget. Makan tu tak lama mana. Sebab apa? Sebab kita takut kita tergolong dalam golongan yang Allah Ta'ala perli dalam surah Abasa. Pada ayat 24 hingga seterusnya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Kita risau, kita masuk dalam ayat ni, iaitulah ayat-ayat yang Allah tempelak dan perli orang-orang Quraisy yang gairah, ya, memerangi Nabi, dan mereka tidak sekali-kali mempercayai lepas mati hidup balik. Sedangkan makanan yang mereka makan itu mengandungi peringatan lepas mati hidup balik. Makanan tu sendiri adalah bukti macam mana benda mati hidup balik. Dan mereka duduk dalam kumpulan yang pertama tadi. Makan, nampak nasi, nampak timun, nampak sambal nasi lemak. Tetapi tak berfikir, tak berbincang dengan anak-anak. Sebab mak ayah pun sibuk dengan WhatsApp. Ni timun ni, biji timun ni datang daripada mana anak-anak semua? Ikan bilis ni, sambal ada ikan bilis ni datang daripada mana? Nasi ni sendiri walau satu biji, dia datang daripada satu proses yang panjang. Ya, rumah mertua saya, rumah isteri saya memang elok-elok kat tengah-tengah sawah padi. Ya, bukan mudah nak dapat satu biji nasi. Kalau kamu mengaku Tuhan, wahai anak, buat satu biji nasi. Satu biji nasi cukup dah. Cuba try buat. Yang mana bila makan boleh bagi khasiat bla 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 bla. Jadi proses yang sangat panjang itulah yang disebut oleh Allah hanya semata-mata untuk sebiji beras sampai masuk ke dalam mulut kita. Anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqqaqna al-arda shaqqa fa'anbatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hadaika ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Maka hendaklah manusia itu memerhatikan makanannya sehari-hari. Kamilah, bukan kamu, kami yang telah mencurahkan air melimpah ruah daripada langit jatuh ke bumi, ke sawah kamu, ke kebun kamu, ke dusun kamu. Lalu kamilah, bukan kamu, kamilah yang membelah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu air pun mengalir sebagai perairan, sebagai sungai. Lalu dari situlah, dari air itulah bermulanya kehidupan. Kami menumbuhkan biji-bijian. Kami, bukan kamu. Daripada biji-bijian itu, ya, kazar'in akhraja syat'ahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu az-zarra' liyaghiza bihumul kuffar. Kami yang menjadikan benih berkenaan, berlakunya proses falak, qul a'udzu birabbil falak, dia terbelah, dan terbelah muncullah tunas, muncullah akar, naik ke atas, fotosintesis, lalu muncullah anggur, sayur-sayuran, zaitun, kurma dan kebun-kebun subur.
Semua ni adalah proses Allah. Kamu hanya tanam benih je pun. Lepas tu macam mana kamu boleh tidak bersyukur pada Allah? Air Zam-Zam tu bukan kamu yang usahakan, wahai Quraisy. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Kalau kami hilangkan air Zam-Zam tu, apa kamu boleh buat? Apa yang kamu nak bangga? Dengan prestige, dengan reputasi pemimpin Makkah, seluruh Arab kagum dengan orang-orang Quraisy. Kalau kami hapuskan air Zam-Zam berkenaan, apa kamu boleh buat dengan pedang-pedang kamu? Boleh korek? Boleh korek tanah nak cari sumber air yang lain. Jadi kita nak jadi orang yang bila makan tu janganlah buat benda-benda lain. Kita dah lah jarang berfikir tentang alam. Kat tempat kerja kita berfikir pasal kerja, di sekolah kita fikir pasal sekolah. Tetapi bila kita makan itu waktu antara waktu yang terbaik ya untuk kita mengajak anak-anak termenung ya dengan ayat-ayat yang membabitkan makanan. Dalam juzuk Ammah ada watini wa zaitun, nak letak kat mana ayat tu kalau kita tidak jadi orang yang berfikir bila dapat nikmat makan buah-buahan. Bila kita tengok buah durian, kita tengok buah rambutan, takkan kita tak boleh ambil pengajaran? Saya sendiri ambil pengajaran. Rambutan ni dia ada benda kat luar kulit dia, sama dengan durian. Durian ni pun bukan semuanya jenis susah nak kopek, durinya tajam, ada yang durinya tidak terasa durinya, macam musangking contohnya. Jadi ada benda mudah nak kopek, macam pisang, macam rambutan. Tak susahlah nak menikmati kemanisan isinya. Tetapi ada benda manis ni dia memerlukan perjuangan. Seperti durian. Ya. Jadi dalam interaksi dengan Al-Quran pun begitu, kadang-kadang nak menikmati kemanisan sesuatu ayat Allah Ta'ala ini, tak semua ayat-ayatnya boleh difahami dengan mudah. Ada yang memerlukan struggle, ada yang memerlukan kesusahan. Dan kesusahan itu berbaloi, akhirnya dapat menikmati makna ayat berkenaan yang tak semua orang boleh memahami. So itu falsafah. Betul para ulama tafsir seperti Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat 606 Hijrah seingat saya. Beliau bukan sekadar seorang ahli tafsir. Puluhan tahun sebelum jadi ahli tafsir, beliau adalah saintis. Berapa banyak falsafah yang beliau pelajari dari alam ini. Dan akhirnya beliau menulis tafsir. Kita nak lahirkan orang-orang begini tuan-tuan, yang berfikir tentang at-tin dan az-zaitun. Satu jenis makanan, satu jenis buahan yang paling berkhasiat di atas muka bumi. Jadi bila Allah sebut surah At-Tin, hendaklah sepatutnya mukmin, muslim menjadi juara dalam sains, sepatutnya begitulah sebagaimana zaman-zaman dahulu. Dan yang kedua, antara sebab kita nak bincang tentang ayat-ayat kauniyah ini adalah bismillah. Antara sebab kita nak bincang tentang ayat-ayat kauniyah adalah pembuktian kebenaran Al-Quran. Antara ciri-ciri kemu'jizatan Al-Quran yang dibincang dan dibahas oleh para ulama tafsir adalah kemu'jizatan sains. Al-Quran ada banyak sudut mu'jizat. Mu'jizat yang paling utama adalah i'jaz bayani, gaya persembahan Al-Quran, gaya bahasa Arab Al-Quran. Itu yang paling utama, tetapi tidak boleh dinafikan Al-Quran ini bayinat. Ada pelbagai jenis kemu'jizatan. Antaranya adalah kemu'jizatan dari aspek sains. Lihat saja wahyu yang pertama tuan-tuan. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Suratul Alaq, surah yang ke-96, muka surat 597 Al-Quran anda. Al-Alaq itu sendiri, apakah maksudnya? Wahyu pertama di Gua Hira. Orang Arab memahami Al-Alaq itu sesuatu yang tergantung. Perkataan alaqa itu tergantung, menampal, melekat. Sesuatu yang tergantung, dia melekat pada sesuatu. Kalau tidak ada tempat bergantung, dia akan jatuh ke bawah dan berlaku kerosakan. Itu yang difahami 1400 tahun dahulu. Dan hari ini kita sedia maklum, embryologi ditemui abad ke-18. Mengajar kita apa itu zygote.
Apa yang berlaku selepas sperma mendarat dalam telur ovum? Apa yang terjadi? Dan kita akan dapat lihat bagaimana segumpal darah berada di dalam perut isteri. Ya, kalau berjaya dilihat dengan mikroskop, dengan scan, memang di peringkat ini memang tak akan nampak. Ya, sebab dia masih di peringkat permulaan, peringkat yang sangat lemah. Tetapi sejak daripada detik itulah alam rahim, dinding yang sangat kuat, qararim makin, dibentuk. Jadi nak katanya, subhanallah, siapa yang beri informasi ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan kalau mahu lebih terperinci kepada proses alaqah ini, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Apa makna 'alaq ini? Maka tafsirannya ada di dalam surah Al-Hajj, muka surat 332, surah yang ke-22. Pada ayat yang kelima, panjang lebar tuan-tuan, proses kejadian manusia. Ingat ya, ayat ini ayat Makkiyah, turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang buta huruf ummi. Nabi tidak pernah membaca, tidak pernah menulis, Nabi tidak pernah berguru, dan Nabi berasal daripada tanah Makkah yang tidak ada di sana perpustakaan, makmal sains ataupun pendeta-pendeta, sarjana-sarjana daripada Yunani datang ke bumi Makkah. Tak ada. Orang tak ada sebab nak datang Makkah pada waktu itu, ketika Romawi dan Parsi sedang membangun kemuncak tamadun ilmu mereka. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Wahai manusia, jika kamu ragu-ragu tentang hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu daripada tanah. Yang ni kita jelas, 1400 tahun dahulu pun tahu kita datang daripada tanah. Kemudian daripada setitis mani, yang ni semua kita tahu. Orang-orang 1400 tahun dahulu pun faham kita berasal daripada air mani yang hina. Tetapi di sini isunya, proses yang terjadi yang sangat ghaibiyat, yang sangat tak tahu apa jadi lepas air mani. Ini kelemahan manusia. Dalam suratul Waqi'ah, afara'aitum ma tumnun, apa yang kamu tahu? Afara'aitum ma tumnun, apa proses selepas air mani masuk? Apa yang kamu tahu? Lalu Allah Ta'ala beritahu dan Nabi beritahu, kerana Allah Ta'ala beritahu, iaitulah kemudian daripada segumpal darah, kemudian daripada segumpal daging yang sempurna kejadiannya, yang tidak sempurna kejadiannya. Proses yang sangat terperinci, beransur-ansur, yang hari ini terbukti apa yang disebut 1400 tahun dahulu adalah benar. Lalu kita tertanya-tanya, siapa yang bagi maklumat ini? Sudah pasti yang memberikan maklumat ini adalah yang maha mengetahui tentang serba-serbi tentang kejadian manusia, kerana dialah yang menciptakan manusia dan dia yang sama menurunkan Al-Quran Al-Karim kepada kita. Ar-Rahman 'allama al-Quran khalaqal insan fa'allamahul bayan. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan berkongsi ya kepada tuan-puan, ayah ibu di Terengganu, di UMT, para pensyarah yang barangkali turut sama hadir, ya mohon tegur-tegur saya kalau ada kesilapan di mana-mana. Ya, ada 5 adab berinteraksi dengan ayat-ayat kauniyah. Tadi saya buka minda sedikit tentang contoh-contoh ayat-ayat kauniyah. Ya. Tetapi kali ini kita ada beberapa adab apabila berinteraksi dengan ayat-ayat sains. Ya, barangkali kita namakan ayat-ayat saintifik dalam Al-Quran. Ada 5 adab. Kita jaga betul-betul supaya proses kita berinteraksi dengan ayat-ayat kauniyah adalah proses tadabbur yang baik. Pertama sekali, hargai balaghah. Bila kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita kena ingat terjemahan Al-Quran
kekadang tidak memenuhi keinginan sebenar balaghah Al-Quran. Sebab Quran dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ni ada ilmu penting. Dalam bahasa Melayu pun ada balaghah. Tetapi dalam terjemahan, kekadang tidak meraihkan susun atur ataupun cara penyampaian Al-Quran. Maka hendaklah seseorang yang mahu mencari ayat-ayat sains, menerusi juz'u ammah dan Al-Quran, perlu faham bahawasanya terjemahan memberikan makna, tetapi belum tentu terjemahan itu akan menyebabkan kita faham maksud yang sebenar. Sebagai contoh, kadang kerana bergantung dengan terjemahan, seseorang boleh berkata, ya, sekian yang bertentangan dengan fakta sains. Contoh, ayat 6 surah An-Naba. Ayat 6 surah An-Naba. Alam naj'alil arda mihada. Yang bermaksud, bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan? Hamparan. Macam tikar. Kita hamparkan. Macam tilam. Untuk ditidurkan bayi supaya lena, kita pun melakukan mahdi. Mihadan. Ya, kita bentangkan, kita hamparkan. Apabila kita tengok terjemahan, boleh jadi kita mentafsirkan bumi ini rata. Kita boleh mentafsirkan bumi ini adalah flat, rata, dan bukannya bulat. Hati-hati, kerana saudara-saudari hanya melihat terjemahan. Saudara-saudari tidak melihat balaghah. Quran turun pada manusia, maka Allah Ta'ala menjadikan uslub Quran sesuai dengan standard manusia. Di antara tafsiran para ulama kepada ayat 6 adalah bumi ini Allah Ta'ala jadikan tunduk agar memberikan kamu keselesaan bila tidur. Sedangkan pergerakan bumi kalau diperhatikan secara saintifik, pergerakannya sangat laju. Seseorang tidak akan dapat merasai ketenangan. Am amintum man fis sama' an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Macam mana kamu boleh rasa aman damai sewaktu tidur, sedangkan kamu tidak mengetahui adanya umat-umat terdahulu kami musnahkan masa dia orang tidur. Nak katanya Allah Ta'ala boleh menjadikan tidur kita ni tak lena akibat daripada pergerakan bumi yang sangat laju. Bila kenderaan itu terlalu laju, terhentak, terhuyung hayang, adakah seseorang akan dapat tidur yang lena di atas bas ekspres ataupun di atas train yang barangkali ada masalah landasan? Seseorang akan terjaga, tetapi kenapa boleh dapat deep sleep? Kerana mihadan. Seseorang boleh berjalan, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Aku jadikan bumi ini tunduk dengan merendah diri, sedangkan hukum asal bumi ini sangatlah kasar. Tuan-tuan boleh baca surah seperti وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. Surah Al-Infitar, seingat saya lah, kalau saya salah betul kan. Yes, surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq yang menggambarkan bumi ini sebenarnya dia nak keluarkan kotoran, ataupun kita hari ini barangkali menamakan racun dalam perut ni, nak keluarkan. Wa alqat ma fiha wa takhallat, nak dikosongkan perut ini dengan cara melontarkan, memuntahkan kotoran-kotoran, yakni jasad orang-orang kafir. Nak katanya bumi ini kalau tidak kerana Allah Ta'ala yang tenangkan, dia boleh jadi kasar, dia boleh jadi ganas. Perhatikan apa jadi pada Qarun bila Allah izinkan bumi mengganas ke atas beliau. Perhatikan apa jadi pada kaum Samud bila Allah izinkan muka bumi untuk mengganas. Tetapi kita boleh tidur hari ni. Sebab apa? Sebab mihadan. Jadi ini balaghah Quran pada menyatakan, aku jadikan bumi ini
sebagai satu tempat seperti hamparan tilam kepada bayi. Aku jadikan bumi ini berdasarkan tafsiran ayat-ayat Quran yang lain, tafsir ayat dengan ayat, lalu sejahteralah kefahaman kita, dan tidaklah sekali-kali bila kita baca ayat ini hanya untuk menegakkan benang dengan berkata bumi ini rata. Sama ada bumi ini rata ke bumi ini bulat, itu bukan isu utama dia. Ya. Kita kena terus kaji. Kita kena hargai apa yang ditemui oleh para saintis. Kalau tak nak ambil orang kafir pun, hargailah saintis Muslim. Tetapi asasnya adalah balaghah menunjukkan mihadan ini adalah pada menyatakan maksud bumi ini selesa. Kami jadikan bumi ini menurut perintah kami untuk beri keselesaan kepada khalifah, kepada kamu. Ini benda nombor satu, iaitulah menghargai uslub ataupun balaghah Al-Quran ataupun aspek kebahasaan. Kita ambil contoh lain, ayat 30 surah An-Nazi'at. Ayat 30 surah An-Nazi'at. Wal arda ba'da dhalika dahaha. Sama juga dengan tadi. Wal arda ba'da dhalika dahaha. Dan setelah itu bumi ini kami hamparkan. Sama juga. Walaupun ada perbincangan tentang beza mihadan dengan daha, tetapi asasnya adalah balaghah menunjukkan kami jadikan bumi ini selepas proses tertentu, ya, sebagai daha, ya, sebagai rata hamparan, dengan maksud memudahkan perjalanan musafir ke sana kemari. Famshu fi manakibiha. Satu, ya, boleh dengar semua, ya, boleh catat, ya. Ustaz, ada soalan Ustaz? Sebelum kita pergi pada adab yang kedua, kaedah yang kedua. Okey. Belum ada tu tanda tak ada orang ke apa Ustaz? Okey, yang kedua Ustaz, yang kedua, bila kita berinteraksi dengan ayat-ayat sains, hendaklah kita jangan cepat mengaitkan ayat itu dengan apa yang didakwa sebagai saintifik, melainkan yang berstatus fakta yang thawabit, yang mutawatir lah. Maknanya, Ustaz, ayat ni ada cerita tentang Big Bang Theory contohnya, kan. Jangan terlalu cepat mengaitkan, melainkan ia sudah berstatus fakta. Fakta ni maknanya tak ada saintis akan petikai. Ia memang telah diterima secara mu'tamad dan mutawatir dari kalangan orang-orang berilmu. Yang tu boleh dikaitkan dengan Al-Quran, bahkan itulah sebahagian daripada tadabbur Al-Quran. Ya, dipanggil tafsir berra'yi al-mahmud. Ya, jadi contoh, bila Allah Ta'ala berbicara tentang unta pada dalam surah Al-Ghashiyah, Allah Ta'ala berbicara tentang unta dalam surah Al-Ghashiyah ayat 17. Afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat. Maka tidakkah mereka memerhatikan dengan teliti dan terus memerhatikan dengan teliti al-ibil. Nama unta ni ada banyak jenis. Ingat kaedah pertama apa tadi? Hargai balaghah Quran, hargai bahasa Quran, hargai uslub Quran. Quran tidak sebut unta sebagai insyar di sini. Quran tidak sebut unta, melainkan dengan perkataan ibil. Ini pun menarik. Kenapa Quran pilih perkataan ibil? Ibil ini sebenarnya kalau menurut bahasanya ia merujuk kepada satu bentuk kenderaan yang membawa, saya semak balik, saya tak ingat sekejap, tetapi penggunaan perkataan ibil ini menarik untuk kita bincangkan. Saya postpone yang tu dulu. Tetapi perkataan ibil itu sendiri, ya, ada sesuatu yang menarik. Tetapi dari sudut fakta sains, sila kaji.
Orang yang tak ada ilmu sains, dia hanya melihat unta sebagai apa, Ustaz? Orang yang hanya melihat unta tanpa ilmu sains, tidak pernah mengkaji unta, pasti dia akan melihat unta sebagai makhluk yang boleh ditunggang untuk bermusafir. Ya, 1400 tahun dahulu. Tak perlu tunggu hari ni. Kita yang perlu belajar daripada orang 1400 tahun dahulu ataupun orang Arab hari ni. Apa makna unta bagi kehidupan diorang? Unta ini, ya, dia ada bonggol. Dia ada puncak bukit 2 ataupun 1 atas belakang dia tu. Ya, ini yang disebabkan itulah dinamakan ibil. Kata para ulama bahasa, ibil adalah nama kepada awan yang mengandungi air. Baru jumpa dia punya nota saya tu. Ibil, ya, abala ni, dia merujuk kepada awan yang mengandungi air. Lalu apa kata dengan unta? Unta tu memang bawa bekalan air secara natural. Dan saintis kata memang unta ni adalah makhluk yang dicipta untuk padang pasir. Kalau kita bawa unta datang pada suasana bukan padang pasir, tak tahu dah jadi apa nanti. Dia memang kenderaan untuk berada dengan selamat, dan orang boleh hidup dengan unta saja di padang pasir. Sebab saiz bongkah belakang dia tu boleh memuatkan 40 liter air. 40 liter air. Bayangkan, unta berkenaan boleh bertahan berapa lama, dan memang ia adalah kenderaan jarak jauh yang boleh untuk bergerak jauh tanpa protes kepada tuannya, tanpa mengeluh. Dan unta adalah makhluk yang boleh membawa muatan berat, beban berat, tanpa mempertikai. Subhanallah. Sangat taat makhluk yang bernama unta kepada tuannya. Tetapi unta bukan setakat itu saja. Unta itu sendiri, kalaulah, ya, kita ambil air susu dia, juga berkhasiat. Dan perahan air susu daripada unta sangatlah banyak. Unta itu sendiri, tuan-tuan, kalau nak sembelih pun, dia adalah sebaik-baik daging untuk dimakan. Daging yang berkhasiat, dan kulitnya boleh dijadikan perhiasan. Dan tak ada orang lah, ya, yang kalau benar-benar mengkaji unta dari A to Z, daripada kaki sampai ke hujung kepala dia, semuanya memberikan manfaat. Jadi pengajaran dia apa? Kamu tu manusia menunggang unta, kamu taat tak pada perintah Tuhan kamu? Dan kamu tu sendiri, wahai manusia menunggang unta, jadi tak orang bermanfaat pada orang lain? Kamu tunggang unta, tapi kamu tak faham unta. Itu antara tadabbur kepada unta. Jadi beza, ya, orang yang sekadar membaca ayat 17 Al-Ghasyiyah dengan orang yang memahami fakta di sebalik, ya, unta itu sendiri. Sama juga dalam Quran. Ya, Ustaz? Dan paling juara carta mukjizat sains ini adalah penciptaan manusia lah. Bismillah. Ya, ya. Oh. Bagaimana Al-Quran boleh dikaitkan dengan bidang sains komputer? Di UMT ada sains komputer, Ustaz? Masya Allah. Saya suka soalan ni, Masya Allah. Ada tak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang ilmu, yang hari ini ilmu itu dinamakan sebagai sains komputer? Ya, di zaman digital, ya, sekarang ini ada tak ayat-ayat Al-Quran yang saya anggap soalan ini sebagai soalan mencari hidayah. Maksudnya, saya dalam bidang ni, tapi saya tak jumpa Islam dalam bidang ni. Saya cuba cari jawapan, kalau sempat saya cuba cari jawapan sebelum kita berpisah. Tapi saya nak tangguhkan dulu soalan berkenaan Ustaz, supaya selesai 5 ni dulu, kita baru sampai 2.
Tapi tak apa, Ustaz, kalau ada soalan lagi silakan. Saya simpan soalan tadi. Ada, Ustaz? Okey, nombor 3. Nombor 1 tadi, hargai balaghah Quran, tidak berpada dengan terjemahan. Jangan jadi orang tekstual, tak faham kontekstual. Nombor 2 apa tadi? Mengaitkan Al-Quran ya dengan penuh hati-hati dengan fakta, bukan teori. Sesuatu yang berstatus teori jangan dikait-kaitkan, sebab teori akan hari ini teori itu diterima pakai oleh ramai orang, tetapi 10 tahun lagi akan ditolak. Jadi adakah kita nak kata Quran ni betul hari ini, 10 tahun lagi salah? Quran adalah kebenaran mutlak. Quran berbicara tentang sesuatu yang benar. Cumanya proses manusia nak sampai kepada kebenaran, ada pelbagai proses yang kekadang mereka benar, kekadang mereka tersalah. Jadi kita kena faham, dan sikap yang paling selamat adalah berhati-hati. Ya, berhati-hati, melainkan perkara itu adalah perkara yang jelas fakta. Contoh lain, selain daripada penciptaan manusia, ya, saya sangat sarankan tuan-tuan cuba belik tafsir ayat 6 dan 7 surah At-Tariq. Saya tak mampu nak bagi semua sebab saya pun tak ready semua. Tetapi ayat 6 dan 7 ini, surah At-Tariq adalah ayat yang barangkali orang dalam bidang biologi, orang dalam bidang embryologi, orang dalam bidang sains, ya, orang dalam bidang pengkajian penciptaan manusia ini akan terpinga-pinga kenapa Allah sebut tulang sulbi lelaki dan tulang dada wanita. Apa maksud ini semua? Ya, jadi menariklah untuk dikaji. Saya tak mampu nak urai semua, tetapi banyak lagi fakta-fakta yang jelas depan mata tidak boleh dipertikaikan, seperti proses fotosintesis. Bagaimana tumbuh-tumbuhan muncul, apa proses yang perlu dilalui, bagaimana air itu sampai kepada tumbuh-tumbuhan, bagaimana air itu sampai, dia datang daripada langit. Was-sama'i dzatir raja', juga surah At-Tariq, langit tempat kembali air. Apa maksud langit tempat kembali? Salah satu tafsirannya adalah langit tempat kembali air. Apa kita belajar dalam sains? Air lautan tiba-tiba menjadi wap dan membentuk awan, dan tiba-tiba awan mengalami satu proses pula, awan menjadi berat, terlanggar gunung, lalu jatuh ke tanah, dan daripada tanah pula masuk ke sungai, sungai masuk ke laut. Semua ni ya, perkara-perkara yang tidak berpada dengan baca Quran. Hendaklah seseorang itu ia ada ilmu tentang fakta, peraturan Allah di atas alam ini. 2. Yang ketiga, adab kita dengan ayat-ayat yang disebut sebagai sains adalah jangan membataskan makna. Mari saya huraikan dengan mengambil satu contoh, iaitulah contoh ayat 28 surah An-Nazi'at. Ayat 28 surah An-Nazi'at, rafa'a samkaha fasawwaha, rafa'a samkaha fasawwaha. Dialah Allah yang telah meninggikan bangunannya ataupun binaannya, yakni langit, berdasarkan ayat sebelum. Fasawwaha, lalu menyempurnakannya. Jadi keyword penting yang menjadi perbahasan adalah rafa'a, dia meninggikan langit. Dia meninggikan langit. Langit itu bukan sekadar diciptakan, ya, fafataqnahuma, Allah Ta'ala pisahkan dengan bumi, dan Allah Ta'ala tinggikan. Wa inna lamusi'un, dan kami, ya, bukan setakat tinggikan, kami tinggikan dengan ketinggian yang sangat dahsyat. Jadi ada orang bila dia banyak mengkaji tentang teori expanding of universe yang berpunca daripada Big Bang Theory, dia mendapati memang sesama galaksi semakin berjauhan, sesama bintang semakin berjauhan,
bintang yang dahulu serapat ini dengan bintang satu lagi, 10 tahun selepas itu Hubble mendapati berjauhan kali ini. Jadi wallahu alam adakah ia teori ataupun fakta, saya bukan orang dalam bidang ini, tetapi kalaulah saya bukan dalam bidang ini dan bertemu dengan ayat 28, maka hendaklah saya faham bahawasanya ayat 28 dengan expanding of universe adalah berstatus barangkali. Wallahu alam. Lalu saya akan kata barangkali benar. Ayat ini barangkali benar menunjukkan alam semesta kerana Big Bang teori, ia tidak berhenti berkembang macam kita tiup belon. Kita ambil marker, kita buat titik. Kita buat titik sebelum kita tiup. Kita nak ajar anak kita ni pasal expanding of universe, iaitu implikasi daripada Big Bang. Lepas kita letak titik-titik tu, kita color marker bulat tu, kita tiup. Nampak tak macam mana jarak-jarak antara titik mula berjauhan. Dan satu hari nanti, bila sampai satu tahap, dia akan meletup. Itu nak katanya, akan ada satu detik dia tak boleh dah nak pergi lebih jauh, dia akan kembali bertaut dan dia akan kembali. Jadi saya akan kata barangkali ayat ini menyebabkan penemuan sains, iaitulah alam semesta ini didapati berkembang, galaksinya semakin menjarak. Tetapi saya kerana mengambil kira adat yang ketiga, saya tak boleh kata ayat ini, ayat 27, ayat 28 ini adalah expanding of universe je. Dia tak boleh ada ayat je. Ataupun ayat yang kerap juga digunakan, sebenarnya. Jangan biasakan mulut kita menyebut ayat 28 ni tuan-tuan, puan-puan, sebenarnya kena elakkan. Sebab kamu tahu kat mana? Dari sudut balaghah kaedah pertama. Kamu tahu kat mana? Dari sudut fakta. Kamu tahu kat mana? Jadi kerana tak berapa tahu adakah ini fakta ataupun tidak, kerana tidak juga tahu bahasa Arab dan balaghah Quran, maka kita kata boleh jadi makna ayat ini ada kaitan dengan expanding of universe. Lepas tu kita pun sharing lah pasal penemuan-penemuan tentang expanding of universe ini, teori pengembangan alam semesta. Tetapi di akhirnya kita kembali menyatakan wallahu a'lam. Ini penting untuk sebut wallahu a'lam. Tuan-tuan, setakat tu je lah yang saya tahu. Kita kata macam tu. Barangkali itu maknanya. Tetapi makna yang asas adalah Allah Ta'ala meninggikan langit. Itu asas. Allah Ta'ala meninggikan langit sehingga langit itu tidaklah kelihatan. Yang kita nampak hanyalah apa antara langit dengan bumi. Itu yang asas. Kita sebut benda asas. Nilai-nilai tambah daripada penemuan-penemuan semasa, kita umumkan sebagai maklumat tambahan. Boleh jadi ya berkaitan, boleh jadi tidak, wallahu alam. Dan di akhirnya, setiap kita, hatta ahli tafsir sekalipun, boleh tersalah dan tersilap. Yang penting orang akan nilai adab. Ya. Jadi itu nombor 3, wallahu alam. Yang keempat, kita ada berapa minit ke Ustaz? Tak sedar dah sejam berlalu. Terima kasih rakan-rakan IG yang juga follow hampir 24 orang ni. Yang keempat, supaya sempat juga, yang keempat adalah menghargai ilmu munasabah. Yang ni memang berat. Subjek ni berat. Dia sebahagian daripada balaghah tadi Ustaz. Tetapi balaghah ni barangkali perkataan tu sendiri kena betul-betul teliti. Kalau hanya bergantung dengan terjemahan lepas tu buat tafsiran sendiri, yang ni bahaya. Kena betul-betul sebelum nak mengatakan sesuatu tentang bidang kita kena hormat bidang Quran. Sebab kita selalu dalam bidang-bidang tertentu sebagai seorang profesional, kita nak inspired daripada Quran. Memang itu pun yang terbaik. Itu yang terbaik sebenarnya seorang Muslim profesional. Tetapi dalam hal mengaitkan ini, kita kena hormati ada disiplin. So kita akan sejahtera lah bila kita tahu ada disiplin dalam pentafsiran. Yang keempat, hargai ilmu munasabah. Hargai ilmu munasabah. Manalah buku baru saya tulis tu, kok lah boleh promote. Tak ada lah pula dah, tak apalah. Baik. Sebagai contoh, kita bila baca surah Al-Ghashiyah, kita dah jumpa tadi perkataan unta.
Tetapi soalannya adalah, munasabah ni untuk makluman adalah ilmu tentang susunan. Dia macam architecture lah. Yang ni kenapa kena duduk sini, yang ni kubah ni kenapa kena duduk sini, yang ni kenapa kena ada 4 menara pensel pada Hagia Sophia tu contohnya. Jadi dia ilmu tentang susunan. Jadi kenapa Allah, semua orang tahu unta ayat 17, semua orang tahu langit ayat 18, semua orang tahu gunung, bukit ayat 19, semua orang tahu bumi ayat 20. Tetapi kenapa Allah sebut unta dulu? Yang ni ramai tak tahu. Kenapa lepas unta kena sebut langit? Kenapa lepas langit kena sebut gunung? Kenapa lepas gunung kena sebut bumi? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal ardi wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Mengapa susunan begitu? Ilmu munasabah menawarkan jawapan. Dan juga kenapa cerita pasal tengok unta, tengok langit, tengok gunung ganang, tengok bumi ni, lepas cerita pasal syurga neraka, yang ni lagi pening. Jadi tujuan kita ni bukan nak hurai kenapa cerita pasal kauniyah selepas cerita syurga neraka, yang tu kita bincang kemudian dah. Tetapi fokusnya sekarang adalah kenapa lepas Allah cerita pasal unta, cerita pasal langit. Tak boleh ke langit dulu baru unta? Tak boleh ke sebut bumi dulu baru gunung? Maka Al-Quran tidak boleh kita memandai-mandai mengubah susunan. Sebab itu tidak boleh seseorang membaca Quran daripada ayat terakhir naik ke atas ayat pertama. Tak boleh. Dia telah mengubah struktur yang sudah Allah Ta'ala tetapkan, uhkimat ayatuhu di Lauh Mahfuz. Jangan kita membaca dengan cara yang terbalik ataupun kita tidak menghafal turutan berkenaan. Sebab tu kena tegur bila imam salah baca. Jadi para ulama, sangat ramai ustaz ulama yang membongkar rahsia kerana surah ini bertemakan perjalanan yang memenatkan. Sebab tu rahsia penting kalau nak tahu ilmu munasabah adalah, tahu tak surah ni daripada awal hingga ke hujung dia punya tema dia apa? Dia punya isu dia apa? Isunya adalah perjalanan yang sangat memenatkan. Nama surah itu sendiri adalah perjalanan manusia sehingga mereka nampak sesuatu di hadapan mata mereka yang menghasilkan reaksi wajah mereka. Surah Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah nama kiamat. Kiamat ni adalah sebuah perjalanan dan ia adalah destinasi yang mana seseorang nanti akan melihat sesuatu di hadapan matanya, dan bila dia nampak sesuatu terhasillah pada wajah mereka sesuatu. Ada yang gembira, ada yang sedih. Dan Allah Ta'ala berbicara pasal perjalanan. Jadi sebab itu kena mention unta dulu, sebab kita nak balik kampung raya haji, kita tengok apa dulu? Kita tengok kenderaan dulu. Kita semak kenderaan dulu. Minyak hitamnya macam mana? Minyak steeringnya macam mana? Braknya macam mana? Tayarnya macam mana? Wiper dia macam mana? Bateri kereta macam mana? Semua benda kita kena perhatikan kenderaan dulu. Orang Arab mana-mana, ya Ustaz? Minyak isi, kedak lagi. Jadi kenderaan adalah perkara pertama yang kita akan lihat. Sejak daripada dulu lagi orang Arab akan cek unta sihat ke tidak. Yang kedua, bila unta dah benar-benar okey, kenyang, kita tengok pula cuaca. So mengetahui cuaca, kalau kita hari ni tak tengok ke langit lah, kita tengok ramalan cuaca, berita TV, ataupun kita tengok Waze. Sebab Waze akan beritahu jam ke tidak. Jam tu barangkali antara sebabnya adalah air naik. Jadi kita tidak akan memulakan perjalanan pada waktu kenderaan terlalu sesak. Jadi kita tengok ke arah cuaca. Dulu orang tengok ke langit. Lepas tu perjalanan pun diteruskan, perjalanan pun dimulakan, dan akhirnya orang kena berehat. Orang-orang Arab bila naik unta, mereka akan memilih lokasi-lokasi yang ada jibal, lokasi-lokasi yang ada tempat untuk menyembunyikan diri daripada terdedah dilihat oleh orang-orang yang berkepentingan. So mereka akan bersembunyi di sebalik gunung-gunung. Sebab tu yang ketiga adalah gunung. Dan yang keempat, mereka akan hamparkan tikar, mereka akan hamparkan apa-apa untuk berehat dan untuk tidur seketika. So di atas muka bumi lah ia dihamparkan. So nampak tak flow itu? Flow itu adalah flow yang munasabah dengan kefahaman orang Arab 1400 tahun dahulu.